kita bercerita tentang Wan Saiful Wan Jan berkenaan dengan kenyataan beliau bahawa beliau memohon supaya tidak ada witch hunt kepada pegawai-pegawai kerajaan sekarang ini. Kita baca. Wan Saiful, PM gagal beri jaminan kerajaan tak jalankan witch hunt. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan hari ini mendakwa Perdana Menteri Anwar Ibrahim ketika berucap pada pemilihan bulanan di Dataran Perdana Putrajaya gagal memberi jaminan bahawa pentadbirannya tidak akan menjalankan witch hunt terhadap pegawai-pegawai yang menentang kerajaan. Ahli Parlimen Tasik Geluguk itu mendakwa Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dengan bongkak mengugut akan mencari pejabat awam yang sekadar menjalankan tugasan mereka. Dia merujuk kenyataan Ahli Parlimen Pandan itu yang semasa kem PPRU memberi amaran kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki bahawa kerajaan baharu Pakatan Harapan akan membuka semula siasatan berhubung dakwaan skandal pegangan sahamnya. Now, di sini nampak jelas bahawa orang kata Wan Saiful sendiri tak faham peranan dan fungsi. Yang pertama. Kedua, dia sendiri bukan tak faham sebenarnya, tapi dia sendiri tak mengakui bahawa daripada zaman dia yang memerintah dahulu, memang dia lakukan witch hunt. Witch hunt yang kita lakukan maksudnya apa? Kita cari mereka yang merosakkan kerajaan. Kalau pegawai kerajaan itu tak merosakkan kerajaan, kita nak cari buat apa? Kita nak buang buat apa? Kalau pegawai kerajaan itu merosakkan kerajaan, terutama political appointment, terutama mereka yang dilantik secara politik, maka yang itu memang wajib kita kena buang lah. Kerana memang mereka dilantik secara politik dan sememangnya mereka dilantik itu berdasarkan political inclination mereka. So kalau kita biar mereka di dalam kerajaan yang ada, of course dia akan merosakkan kerajaan. I think mana-mana kerajaan yang sane, yang orang kata apa, yang waras pun akan berfikir yang demikian. Even kalau Perikatan Nasional pun masa dia memerintah zaman 2020, masa dia naik memerintah 2020, ramai juga orang-orang pegawai-pegawai lantikan politik pada zaman Pakatan Harapan yang dibuang, diganti dengan orang mereka. There is mana-mana kerajaan yang naik pun memang akan berlaku. Dan yang kedua, bila kita bercakap tentang witch hunt mereka, terutama seperti Azam Baki, yang kita tahu tidak disiasat langsung dalam kes saham beliau, kenapa ada double standard dekat situ? Kenapa ada double standard dekat situ? Rafizi, bila dia dedahkan aset dia, dia kena siasat. Tetapi bila pegawai, dan dia ni bukan kerja dengan kerajaan pun, dia swasta. Kalau dia aset dia 10 juta ke 100 juta ke 10 bilion ke, itu dia sebagai seorang individu, sebagai seorang usahawan, terpulang kepada dia lah. Tetapi bila seorang pegawai kerajaan ada lebih 2 juta, Perikatan Nasional langsung tak berbunyi. Katanya nak menentang rasuah, tetapi kenapa perasuah itu ada dalam kerajaan mereka? Katanya, kerajaan sekarang ini bercampur dengan perasuah. Ini saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan. Dalam kerajaan sekarang ini, tidak ada sebarang arahan, tidak ada sebarang, orang kata apa, keluarnya sebarang catatan ataupun ulasan ataupun surat mengatakan dibuang kes-kes, perlu dibuang kes-kes yang ada. Tak ada. Tidak ada. Terpulang kepada hakim dan mahkamah dan bagaimana mereka nak mengatur. Baru-baru ini, Farid Kamil. Farid Kamil kerana dia berlakon jadi Anwar Ibrahim, terus tak kena penjara. Dia tuan-tuan, kalau tak faham apa orang kata proses mahkamah, jangan sembang proses mahkamah. Dia kena denda, digantikan, dia merayu, dipanggil mitigation stage. So, dia buat rayuan terhadap, dia dapati bersalah, kena penjara. So, dia buat rayuan terhadap kesalahan. Dia tak menafikan bahawa dia melakukan kesalahan tersebut. So, dia membuat rayuan terhadap hukuman. Dia bukan membuat rayuan terhadap pertuduhan. So, di atas pertuduhan, dia mengaku salah. Cuma, dia buat rayuan ke atas, apa orang panggil, di atas, hukuman. Jadi dia minta supaya penjara itu digantikan kepada denda dan terpulang kepada hakim untuk mengatakan nak pulang kepada denda atau tidak. Macam kes saya pun kita ada dipanggil representative, di mana kita di offer, saya di offer. Kalau saya di offer sekian-sekian, maka kita akan dapat sekian-sekian. Tetapi kita pun bagi representative kita, itu normal. Dalam mana-mana proses pun berlaku. Dan kebetulan kes dia didengar baru-baru ini, Mahkamah Rayuan kata, okey, gantikan kepada denda. So dia kena denda RM5,000. Terpulang, itu discretion, itu budi bicara mahkamah untuk nak meletakkan hukuman dia sebagaimana yang they see fit. So kalau tuan-tuan, macam kes Rosmah hari itu, dia merayu kepada pertuduhan, dia bukan merayu, kes Najib hari itu, dia merayu kepada pertuduhan, dia bukan merayu kepada hukuman. So bila dia merayu kepada pertuduhan, dia tetap didapati bersalah. Dia mengaku bahawa dia tidak melakukan kesalahan tersebut. Jadi rayuannya terhadap pertuduhan. Kes Rosmah pun rayuan terhadap pertuduhan. Even kes Zahid sekarang ni pun dah pergi ke final stage. Pada bulan 12 ini dah nak jatuh hukum je. Dah nak jatuh hukum, terpulang kepada hakim nak kata bersalah atau tidak. Kalau dia dapati bersalah, dia ada 2 kali proses rayuan.
di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Itu hak dia dalam mana-mana, sesiapa saja. Bukan Zahid sajalah, tuan-tuan, puan-puan sekalipun, mana-mana kriminal, mana-mana penjenayah, mana-mana orang yang tertuduh, sekiranya mereka didapati bersalah atau tidak bersalah, maka mereka mempunyai dua hak untuk merayu di dalam perlembagaan. Tak kisahlah dia Mona Fendi ke, Betong Kali ke, apa ke nama dia ada dua kali hak untuk merayu. So, rayuan tersebut di mahkamah yang paling tinggi selepas mahkamah seterusnya. Jadi hal ini kalau kita kata, dia kata dia nak witch hunt, kita kata memang kita wajar untuk witch hunt. Sebab itu hari ini YB Sani, YB Hulu Langat, hari ini menggesa supaya pemimpin PH tubuhkan RCI, siasat ketirisan 500 bilion. Jeng jeng. Mari kita tengok siapa yang kena. Pemimpin PH gesa tubuhkan RCI, siasat dakwaan ketirisan 500 bilion ringgit. Biro Mobilisasi Pakatan Harapan menggesa kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Diraja Royal Commission of Inquiry bagi meneliti dakwaan ketirisan perbelanjaan kerajaan berjumlah lebih 500 bilion semasa Muhyiddin Yassin memegang jawatan Perdana Menteri. Pemimpin Amanah Muhammad Sani Hamzan menegaskan bahawa aliran dana yang didakwa itu perlu disiasat kerana ia melibatkan sejumlah wang yang besar dan dikatakan tidak diaudit. Kita tidak tahu ke mana perginya 500 bilion ini semasa pemerintahan Muhyiddin. Jumlahnya sangat banyak. Jadi kita menggesa RCI ditubuhkan untuk menyiasat ke mana wang itu dibelanjakan. Now, to be honest, kalau saya tak setuju kalau RCI ini ditubuhkan sebenarnya. Saya tak setuju kalau dibuat RCI. RCI dia tak boleh ambil tindakan apa-apa. Apa yang, ni bukan tak boleh lah, dia boleh suggest, dia boleh cadangkan. Tetapi dia tak ada kuasa untuk mendakwa. Dia hanya kuasa untuk nak menyiasat. Bagi saya, terbaik kalau sekiranya kita lakukan PAC, Public Account Committee yang kena buat siasatan. Tapi sebelum nak buat siasatan itu, kerajaan lantik pihak ketiga. Terdiri daripada auditor luar seperti the Big Four lah. Sama ada orang kata apa, KPMG ke, KPMG ke, ataupun yalah yang auditor, company auditor ni lah. Untuk menyiasat, berkenaan dengan untuk membuat audit terhadap perbelanjaan yang dilakukan terhadap 500 bilion tersebut. Bagi saya, kita lantik third party auditor untuk membuat audit tersebut sebagaimana yang dilakukan terhadap tabung haji, sebagaimana yang dilakukan juga terhadap kalau tak silap saya LCS, dan benda itu dibentangkan di depan PAC, kemudian dibentangkan di hadapan kabinet. Bagi saya itu lebih, orang kata lebih telus. Kalau bukan lebih telus macam mana, itu lebih, orang kata lebih thorough lah. Lebih, orang kata lebih mendalam kalau kita buat kajian tersebut. So, hari ini, itu yang sekarang ini diminta, digesa oleh Pakatan Harapan agar satu siasatan, dan beliau rasanya telah membuat laporan polis, saya rasa lah, laporan polis mengenai dakwaan salah laku berikut. Benar atau tidak, kita tunggulah laporan. Kalau tak ada salah laku, buat apa kita nak takut kan? Buat apa kita nak takut? Sebab itu antara apa orang kata perkara yang berlaku sekarang ini. Now, provokasi macam saya sebut semalam berkenaan dengan apa yang ada di dalam negara kita sekarang ini, provokasi oleh PAS terutama walaon ni, mereka sekarang ini membuat provokasi sebab mereka nak berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan, untuk menjustifikasikan kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Itu yang diorang cuba lakukan sekarang ini. Diorang nak justify kerajaan Pakatan Harapan ini perlu digugurkan. Jadi sekarang ini mereka cuba sedaya upaya untuk memastikan bahawa kerajaan Pakatan Harapan itu digugurkan. Jadi apa yang berlaku, pelbagai video telah buat turun, termasuk ada satu video bertulis itu kandungan berbayar. Siap ada tulis nama siapa yang bayar tu tau. So sekarang ini, hari ini kerajaan Pakatan Harapan, SKMM dan juga polis telah memanggil, ini menarik tuan-tuan, telah memanggil pengurusan TikTok Malaysia. Seruannya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan polis telah memanggil pengurusan TikTok untuk menjelaskan video kandungan berbayar dan memberi amaran berulangnya rusuhan kaum 13 Mei 1969. SKMM berkata pihaknya juga terus memantau video kebencian yang tersebar di platform itu dan seterusnya menular ke media sosial lain.
Penyebaran kandungan berbau provokasi ini dengan niat untuk mencetuskan ketidakharmonian, kebencian, prejudis dan perasaan orang lain adalah satu kesalahan di bawah kanun keseksaan yang boleh dikenakan hukuman denda atau penjara atau kedua-duanya sekali sekiranya sabit kesalahan. So sekarang ini mereka telah cuba sedaya upaya memainkan audio tersebut, video tersebut, membuat video, membuat naik video dan sebagainya untuk nak memastikan bahawa provokasi ini berlaku. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Ada satu video. Dia katakan, sejak zaman Anwar Ibrahim memerintah ni, kerana dia baik dengan Israel, maka sekarang ini rakyat Malaysia telah rakyat Israel telah memainkan lagu Negaraku sewaktu di dalam negara Israel bagi meraihkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kemudian dia mainlah video tersebut tuan-tuan. So bila dia main video tersebut, rupa-rupanya, okey, ni saya tunjukkan video tersebut. Siapa dekat YouTube dan Facebook nampaklah video ini. Sekejap saya tunjukkan videonya. Okey. Right. Ini adalah video tersebut. Video ini satu video tersebar untuk membangkitkan ketidakharmonian dalam negara. Video tersebut memaparkan pelancong sedang menaiki bot menelusuri sebuah sungai dan dipasangkan lagu Negaraku serta terdapat bendera Malaysia dan bendera Israel. Fakta itu merupakan trip melancong oleh agensi pelancongan memasuki negara Israel dan berlaku sekitar 2019-2020. Kalau kita tengok dekat sini, ini adalah video tersebut. Video tersebut ini kita mainkan. Baling betul. Ini adalah dia punya gambar video. Nah, kalau kita tengok video ini, dia bertarikh bila tuan-tuan? Dia bertarikh 7 Januari 2020 di Genesar, Israel. 7 Januari 2020 bukannya recent, bukannya baru video tersebut. Bukannya video itu baru gambar dia ambil. Ini adalah video trip rakyat Malaysia pada zaman itu. You see? Ini saya masukkan ni. Dia akan cuba buat provokasi. Ini Israel. Kalau kita tarik handbrake, tak ada siapa nak cerita benda ni tuan-tuan. Tak ada siapa nak cerita benda ni. Ini cerita ni. Ni nampak? Macam mana mereka nak cuba provokasi juga. Kononnya dah jadi ejen Israel. Bendera Malaysia dikibarkan di Israel dengan lagu Negaraku. Nampak permainan kat situ kan?